Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini kita akan masuk bab baharu, bab 8 iaitu unsur dan bahan. Kita akan fokus kepada topik 8.1 asas jirim. Jom kita belajar sama-sama. Cikgu pasti semua sudah pun tahu apa yang dimaksudkan dengan jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit yang terdiri daripada 3 jenis zarah iaitu zarah atom, zarah molekul dan zarah ion. Jadi kita lihat dulu untuk zarah atom. Ini merujuk kepada zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Contohnya atom natrium ataupun atom magnesium. Molekul pula merujuk kepada gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Ianya mungkin terdiri daripada atom yang berbeza. Contohnya bagi molekul air. Formula kimia bagi molekul air ialah H2O, di mana ianya terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi kita nampak di sini terdapat 3 atom yang bergabung secara kimia. Molekul juga mungkin terdiri daripada gabungan atom yang sama. Contohnya, molekul oksigen terdiri daripada 2 atom oksigen. Apa pula yang dimaksudkan dengan ion? Ion merujuk kepada zarah yang bercas positif atau negatif. Dan bagaimana zarah-zarah ini terbentuk? Atom yang neutral sekiranya menderma elektron akan membentuk ion yang positif. Manakala atom yang neutral jika menerima elektron akan membentuk ion yang negatif. Ion positif ini merujuk kepada ion yang datang daripada logam. Manakala ion negatif merujuk kepada bukan logam. Contohnya ialah ion magnesium. Ion magnesium merupakan ion logam yang bercas positif. Jadi lihat pada simbolnya 2 positif. Jadi 2 positif ini merujuk kepada ion yang bercas positif. Ataupun ion hidroksida. Kita nampak simbol negatif. Ini merujuk kepada negatif 1. Soalnya 1 kita tak akan tulis. Jadi ini merupakan ion negatif iaitu ion bukan logam. Cuba lihat di sekeliling anda. Apa yang anda dapat perhatikan? Semua bahan di sekeliling anda, sama ada dalam keadaan pepejal, cecair maupun gas, merupakan jirim. Dan semua bahan jirim ini dapat dikategorikan kepada 3 kumpulan berdasarkan zarah yang hadir di dalamnya. Iaitu kita ada bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Apa yang dimaksudkan dengan bahan atom? Sudah tentu bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Contohnya ialah logam dan gas nadir. Contoh logam adalah logam perak ataupun argentum. Lihat sahaja pada strukturnya. Semuanya terdiri daripada atom argentum sahaja. Lihat pula gambar di bawah, ini merupakan logam aurum ataupun emas. Ini juga merupakan logam yang terdiri daripada zarah atom sahaja. Gas nadir pula, contohnya gas helium, gas neon dan juga gas argon terdiri daripada zarah atom juga. Contohnya helium hanya terdiri daripada atom helium. Dan kalau anda perhatikan antara logam dengan gas, kita akan dapati bahawa susunan atom-atom dalam logam adalah rapat dan juga teratur. Manakala bagi susunan atom-atom dalam gas adalah secara rawak dan kedudukannya adalah saling berjauhan antara satu sama lain.
Apa pula yang dimaksudkan dengan bahan molekul? Bahan molekul mengandungi zarah molekul. Sebagaimana yang kita dah belajar tadi, ianya mungkin terdiri daripada gabungan atom yang berbeza ataupun atom yang sama. Atom yang berbeza seperti air terdiri daripada atom oksigen dan juga atom hidrogen. Contoh bahan molekul yang terdiri daripada atom yang sama ialah gas hidrogen, di mana ianya terdiri daripada dua atom hidrogen yang bergabung secara kimia. Bahan ion pula terbentuk daripada tindak balas antara logam dan bukan logam. Contohnya, garam yang kita gunakan di rumah semasa memasak yang juga dikenali dengan nama natrium klorida. Lihat pada strukturnya, ianya terdiri daripada ion-ion natrium yang bercas positif. Jadi, ion natrium merupakan ion logam. Ianya juga terdiri daripada ion-ion klorida yang bercas negatif dan ini merupakan bukan logam. Maka tindak balas antara ion logam dan ion bukan logam akan membentuk bahan ion. Terdapat pelbagai unsur dalam bumi kita dan setiap unsur itu boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Contoh yang paling mudah ialah unsur hidrogen. Kita semua sedia maklum bahawa unsur hidrogen hadir sebagai gas hidrogen di udara. Tetapi tahukah anda bahawa unsur hidrogen juga boleh membentuk ion, khususnya dalam larutan berasid? Maka ianya akan hadir sebagai ion hidrogen. Contoh kedua ialah unsur ferrum ataupun besi. Kita tahu bahawa logam merupakan bahan atom, maka ianya terdiri daripada atom-atom ferrum. Tetapi seandainya logam itu bertindak balas dengan air dan juga oksigen, maka terbentuklah karat. Unsur ferrum akan membentuk ion ferrum dalam karat. Contoh yang ketiga ialah unsur sulfur yang wujud dalam keadaan atom. Tetapi ianya juga boleh wujud sebagai molekul, iaitu sebagai gas sulfur dioksida yang dibebaskan semasa pembakaran bahan api fosil. Jadi kita nampak di sini bahawa setiap unsur itu boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Sekarang kita akan masuk pula topik yang kedua, iaitu 8.2 jadual berkala unsur moden. Ini merupakan jadual berkala unsur moden. Jadi anda sudah pun belajar tentang jadual berkala ini semasa di tingkatan 1. Dan kalau anda perhatikan, kesemuanya terdapat 118 unsur. Jadi jadual berkala merujuk kepada jadual yang memaparkan semua unsur-unsur yang boleh dijumpai di bumi kita. Jadi sekiranya terdapat penemuan unsur yang baharu, maka ianya akan dimasukkan ke dalam jadual ini. Ini adalah untuk memudahkan para saintis dari seluruh dunia untuk membuat rujukan kerana semua unsur-unsur ini disusun mengikut ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Terus menegak bagi jadual berkala dikenali sebagai kumpulan, di mana terdapat 18 kumpulan. Contohnya, kita ada kumpulan 1. Unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 1 adalah hidrogen, lithium, natrium, sehinggalah ke francium. Kita ada kumpulan kedua, bermula daripada beryllium, sehinggalah ke radium. Jadi semua terus menegak dikenali sebagai kumpulan. Kumpulan keempat, kumpulan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehinggalah
ke kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan 18. Daripada 18 kumpulan ini, terdapat beberapa kumpulan yang mempunyai namanya tersendiri. Contohnya, unsur-unsur dalam kumpulan 1 kecuali unsur hidrogen dikenali sebagai logam alkali. Jadi lithium, natrium, kalium semuanya merupakan logam alkali. Unsur-unsur dalam kumpulan kedua pula dikenali sebagai logam alkali bumi. Contohnya, magnesium dan kalsium merupakan logam alkali bumi. Unsur-unsur dari kumpulan 3 hinggalah ke kumpulan 12 dikenali sebagai unsur peralihan. Kemudian kita ada juga halogen yang merujuk kepada unsur-unsur dalam kumpulan 17. Contohnya fluorine, klorin dan bromin. Dan akhir sekali, kita ada kumpulan gas nadir yang terdiri daripada unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 18 seperti helium, neon dan juga argon. Baris mengufuk pula dikenali sebagai kala. Contohnya, kala pertama terdiri daripada unsur hidrogen dan unsur helium. Kita ada kala kedua, contohnya lithium sehinggalah ke neon. Jadi kesemuanya terdapat 7 kala. Kalau anda lihat, kita akan dapati apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, sifat logamnya akan berkurang, manakala sifat bukan logam akan meningkat. Betul lah kan? Lihat sahaja pada jadual berkala ini. Yang di sebelah kiri adalah logam. Kemudian kita ada separuh logam dan seterusnya bukan logam. Apabila merentasi kala dari kiri ke kanan juga, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurang. Jadi ini ada kaitan dengan sifat logamnya. Logam sudah tentu boleh mengalirkan arus elektrik, manakala bukan logam tidak dapat mengkonduksikan arus elektrik. Sebab itulah apabila merentasi kala, maka sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurang. Berlaku juga perubahan sifat oksida, iaitu daripada oksida base kepada oksida asid. Ini adalah kerana oksida base merujuk kepada oksida logam, manakala oksida asid merujuk kepada oksida bukan logam. Ujikan diri. Sekarang kita akan jawab beberapa soalan berkaitan dengan jadual berkala. Soalan yang pertama, tentukan unsur yang terletak di kumpulan 2 dan kala 3. Jadi sebelum kita jawab soalan ini, pastikan anda labelkan dulu kumpulan di mana terdapat 18 kumpulan kesemuanya dan jangan lupa juga untuk melabelkan kala, iaitu kala 1 sehinggalah kala 7. Kumpulan merujuk kepada turus menegak, kala merujuk kepada baris mengufuk. Jadi kita nak tentukan unsur yang terletak di kumpulan 2 dan kala 3. Kumpulan 2, kala 3. Jadi kita nampak yang bertindih dan bersilang di situ merujuk kepada unsur magnesium. Soalan yang kedua, tentukan unsur yang terletak di kumpulan 17 dan kala 2. Di mana kumpulan 17, ya dan kala 2. Maka unsur yang kita boleh jumpa adalah unsur fluorine. Lihat pula soalan yang ketiga. Tentukan kedudukan unsur kalsium dalam jadual berkala. Jadi di mana kalsium? Ya, ianya terletak di sini ya. Kita nampak kalsium iaitu kita kena nyatakan kedudukannya iaitu dari segi kumpulan dan juga kala. Jadi kita nampak bahawa kalsium terletak dalam kumpulan 2 dan kala 4. Dan akhir sekali, tentukan kedudukan unsur helium dalam jadual berkala. Di mana pula terletaknya helium?
Ya, kita ada nampak helium di sini dan helium terletak dalam kumpulan 18 dan juga kala pertama. Kalau anda perhatikan betul-betul setiap unsur yang terdapat dalam jadual berkala, anda akan dapati bahawa setiap kotak kecil ini mengandungi maklumat-maklumat tertentu. Jadi apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada jadual berkala? Yang pertama adalah nombor yang di atas merujuk kepada nombor proton, yang merujuk kepada bilangan proton dalam nukleus atom. Ini bermaksud unsur hidrogen mempunyai satu proton. Yang kedua adalah simbol unsur. Jadi untuk unsur hidrogen, simbolnya ialah H. Jadi setiap unsur mempunyai simbol yang berbeza. Yang ketiga ialah nama unsur. Dan yang keempat adalah jisim atom relatif ataupun dikenali sebagai nombor nukleon. Jadi kalau anda terkeliru yang mana satu merupakan nombor proton dan yang mana satu merupakan nombor nukleon, ingat nombor yang lebih kecil merujuk kepada nombor proton. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana sebenarnya unsur-unsur ini disusun dalam jadual berkala? Dalam jadual berkala, setiap unsur ini disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Lihat, kita mulakan dengan hidrogen. Kita dapati ianya mempunyai nombor proton 1. Terus ke kanan, iaitu helium, nombor protonnya adalah 2. Ke bawah, lithium mempunyai nombor proton 3. Kemudian ke kanan, iaitu beryllium 4, boron 5, karbon 6, nitrogen 7, 8, 9, 10. Kemudian bila turun, ianya akan meningkat sekali lagi. Jadi kita boleh membuat rumusan bahawa unsur-unsur yang terletak di sebelah kanan dan juga kedudukan yang lebih rendah mempunyai nombor proton yang lebih besar. Ujikan diri. Sekarang kita akan jawab pula beberapa soalan yang berkaitan dengan apa yang cikgu dah ajar sebelum ini. Jadi ini merupakan jadual berkala yang kosong. Dan apa soalannya? Soalan yang pertama adalah apakah nombor proton bagi A, unsur B, unsur C dan unsur D. Jadi kalau anda lihat, ini merupakan jadual yang kosong dan semasa peperiksaan kita juga tidak dapat merujuk jadual berkala. Jadi bagaimana kita nak tentukan nombor proton? Jangan bimbang, kita cuma perlu tuliskan sahaja nombor proton. Cikgu dah pun ajar sebelum ini bahawa nombor proton akan meningkat dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Memandangkan kita perlu mencari nombor proton sehingga unsur D, maka kita tuliskan nombor proton sehinggalah unsur D. Jadi sekarang dapat tak bagi tahu cikgu apa nombor proton bagi unsur A, B, C dan D? Kita lihat yang pertama, A, nombor protonnya adalah 3. B adalah 8. C, jawapannya adalah 13 dan D merupakan 22. Soalan kedua, apakah unsur yang mempunyai bilangan proton yang paling besar? Jadi cikgu sudah pun ajar tadi bahawa unsur-unsur yang terletak di kedudukan ke kanan dan ke bawah mempunyai bilangan proton yang lebih besar. Jadi antara A, B, C, D dan E, yang mana satu agak-agak mempunyai proton yang paling besar? Ya, jawapannya ialah unsur F. Tahniah kepada yang berjaya menjawab